وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam talian ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang bertajuk 40 hadis kisah sahih ghaib dan ajaib, diambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan kita alhamdulillah Allah Taala rezekikan untuk berada di bulan Ramadan. Seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan merupakan bulan yang diberkati, dan saya mendoakan agar kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk terus melaksanakan ibadat puasa di bulan ini dengan cemerlang sekali, iaitu dengan menjaga adab-adab puasa dan juga melakukan amal saleh sebanyak mungkin. Antaranya ialah banyakkan bersedekah dan juga memperbanyakkan membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita insya-Allah pada hari ini kita akan membaca hadis yang ke-23 daripada kitab ini, iaitu tajuknya sesungguhnya dia berada dalam syurga Firdaus yang lebih tinggi. Kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah, an Anasin anna Umma Harithah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad halaka Harithatu yawma Badrin asabahu sahmun ghar faqalat ya Rasulullah qad alimta mawqi'a Harithata min qalbi fa in kana fil jannah lam abki alayhi wa illa sawfa tara ma asna faqala laha habilti ajannatun wahidah hiya innaha jinanun kathirah wa innahu fil firdausil a'la. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, ya, dan juga Imam Muslim juga meriwayatkan hadis yang hampir sama dengan hadis ini, yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam hadis ini Anas meriwayatkan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, sesungguhnya Ummah Harithah, kata ulama hadis, beliau merupakan mak saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana Anas ni bin Malik, yang mana Malik ini bin Nadar, anak kepada Nadar, yang mana ibu saudaranya yang digelar sebagai Ummah Harithah. Ummah Harithah ni kira kunyah. Dalam bahasa Arab, kunyah. Bukan kunyah. Kunyah. Ya. Kunyah di dalam bahasa Arab
ialah satu nama timangan, satu nama gelaran yang dimulakan dengan perkataan abu untuk lelaki ataupun dan juga ummu untuk perempuan. Ini saya dah huraikan dalam kuliah saya yang lepas-lepas. Ia merupakan satu tradisi bagi orang Arab memberikan nama gelaran kepada orang-orang ataupun kepada mereka-mereka yang mahu menggunakan nama timangan ataupun nama gelaran tersebut, dan ia merupakan salah satu daripada sunnah yang Nabi SAW teruskan di dalam kehidupan Nabi, dan Nabi itu digelar sebagai Abul Qasim. Ummah Harithah, bila kita tengok dalam kitab-kitab syuruh, bila kita tengok dalam kitab yang mensyarahkan hadis, mereka mengatakan bahawasanya Ummah Harithah ini nama sebenar dia adalah Rubai' bintu Nadar. Maksudnya dia ni saudara kandung dengan ayah kepada Anas bin Malik, iaitulah Malik bin Nadar. Cumanya ibu saudara dia ni Rubai' bintu Nadar ni merupakan seorang muslimah. Manakala bapa kepada Anas bin Malik, iaitu Malik bin Nadar, tidak menerima Islam. Begitu juga ada lagi saudara kandung kepada Malik bin Nadar dan juga Rubai' binti Nadar ni, ada seorang lagi nama dia Anas bin Nadar. Anas bin Nadar merupakan ayah saudara kepada Anas bin Malik, saudara kandung dengan ayahnya Malik bin Nadar. Dan Anas bin Nadar merupakan muslim juga dan terkorban di dalam peperangan Uhud. Kisah dia ni kita tahu bagaimana beraninya dia bertempur dengan orang-orang Quraisy di dalam peperangan Uhud sehingga dia terkorban. Kenapa dia terkorban? Kerana dia betul-betul berani, tuan-tuan. Kerana dia ni dikatakan tidak sempat untuk bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar. Saya akan cerita nanti kenapa Badar ni istimewa sehingga kan Anas bin Nadar ni rasa sangat-sangat rugi. Sangat-sangat rasa macam betul-betul rasa macam saya dah terlepas satu benda yang begitu hebat. Saya dah terlepas satu kelebihan yang begitu dahsyat. Maka dia dapat tebus apabila dia pergi ke dalam peperangan Uhud, dan akhirnya Allah Taala muliakan Anas bin Nadar ni dengan gelaran syahid. Dengan gelaran syahid yang terkorban di dalam peperangan Uhud. Yang kita tahu peperangan Uhud ni berlaku setahun sebulan setelah daripada peristiwa peperangan Badar pada tahun sebelumnya. Baik, Ummah Harithah nama sebenarnya Rubai' bintu Nadar. Dia kata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummah Harithah mak saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, dia waqad halaka Harithatu yauma Badrin. Waktu ni Harithah ni anak dia. Yang mana Harithah ini digelar ataupun dia binkan dengan Harithah bin Suraqah. Yang mana dalam riwayat ni ataupun dalam kisah ni disebutkan waqad halaka Harithatu yauma Badar. Yang mana dalam hadis Bukhari ni disebut Harithah telah terkorban di dalam peperangan Badar. Waktu mak dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu inilah anak dia Harithah ini telah terkorban di dalam peperangan Badar. Dan inilah pendapat yang sahih. Di sana ada satu lagi pendapat dan riwayat daripada Ibnu Mandah. Riwayat daripada Ibnu Mandah, dia mengatakan bahawasanya Harithah ni terkorban di dalam peperangan Uhud. Tetapi pandangan ini kurang tepat kerana menyanggahi hadis yang lebih sahih, iaitu riwayat Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahawasanya Harithah ibnu Suraqah meninggal dunia ataupun terkorban di dalam peperangan Badar, bukan peperangan Uhud. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia dinobatkan sebagai Ansar yang pertama yang terkorban di kalangan orang Ansar. Yang mana dia ni terkorban waktu perang Badar, yang mana dia waktu dia orang kata apa terkorban tu dia sedang minum di telaga. Dia sedang minum, ditunduk minum, ambil air di telaga. Dikatakan begitu. Asabahu sahmun gharb. Dalam hadis ini disebut dia telah terkena
dengan satu panah yang tidak tahu datang daripada mana. Tiba-tiba satu anak panah liar datang, terkena dekat dia. Dan dikatakan oleh sebahagian ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia ni terkena anak panah yang dilepaskan oleh Hibban Ibn Al-Ariqah. Terkena dia punya tengkuk. Dia punya tengkuk waktu dia sedang minum daripada air telaga. Jadi tuan-tuan, dia pun terkorban dan dia mati syahid. Faqalat, mak dia bila dia mati syahid, mak dia kata apa? Mak dia datang jumpa Nabi. Mak dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithah min qalbi. Sesungguhnya kamu tahu tentang kedudukan Harithah di dalam jiwaku. Maksudnya dia nak kata, Harithah ni aku sayang. Harithah ni ada tempat yang istimewa dalam jiwaku. Dan engkau tahu wahai Rasulullah betapa aku sayang kepada Harithah ni. Itu kata mak dia. Fa in kana fil jannah lam abki alaihi. Dia kata kepada Nabi macam tu. Dia kata, kalaulah Harithah ni berada dalam syurga, lam abki alaihi. Aku tidak akan menangisi pemergian dia. Aku tidak akan menangisi kematian dia sebab dia dah ada dalam syurga dah. Kalau dia betul-betul ada dalam syurga, aku tak kisahlah. Aku tak akan menangislah. Kerana dia tak ada dalam dunia ni bukan bermakna dia binasa terus. Tetapi dia binasa di dalam dunia untuk pergi ke kehidupan abadi yang lebih kekal. Maksudnya dia hanya tak ada dalam dunia, tetapi di akhirat dia akan masuk ke daerah yang lebih dahsyat nikmatnya berbanding daripada dia berada dalam dunia. Maka sebab tu dia kata jika dia berada dalam syurga, maka aku tidak akan menangisi pemergian dia. Wa illa saufa tara ma asna. Jika tidak, jika dia tak ada dalam syurga, jika dia tidak diberikan dengan syurga, engkau akan lihat apa yang aku akan lakukan. Dalam riwayat yang lain disebutkan ishtahadtu fil buka. Maksudnya aku akan bersungguh dalam menangis. Dalam riwayat yang lain disebut, kalaulah kata Harithah ni bukan tempat dalam syurga, tuan-tuan, dia kata pada Nabi, kalau Harithah ni bukan tempat di dalam syurga, maka aku akan bersungguh menangislah. Sebab apa aku menangis? Dahlah dalam dunia aku hilang dia. Tiba-tiba dekat akhirat dia tak dapat pula syurga. Maka aku akan bersungguh menangis. Walaupun ada riwayat sebahagian yang mengatakan ijtahadtu fid du'a, aku akan bersungguh berdoa. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Tuhfatul Ahwazi karya Syekh Al-Mubarakfuri, dia mengatakan bahawasanya lafaz yang sebenar, Ummah Harithah kata memang dia nak menangis bersungguh. Ummah Harithah kata memang dia bersungguh nak menangis. Manakala lafaz yang mengatakan ijtahadtu fid du'a, aku nak bersungguh dalam doa, itu lafaz yang tidak tepat. Kerana kalau kita tengok dalam riwayat ni pun, dia sendiri kata kat Nabi dia tak menangis kalau Harithah ni memang berada dalam syurga. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalaulah kata Harithah tak ada dalam syurga, kau tengoklah apa kau buat. Maksudnya dia akan menangis lah. Sebab dia kata kalau dalam syurga aku tak menangis. Takkanlah maksud bila dalam syurga aku tak menangis, kata bila tak masuk ke dalam syurga aku nak berdoa banyak-banyak. Jadi dari sudut makna tu macam tak berkena lah. Jadi sebab itu berdasarkan kepada riwayat perawi-perawi yang ramai dan perawi-perawi yang kuat mengatakan memang dia nak menangis lah. Dia nak menangis sungguh kalaulah kata anak dia ni tak dapat masuk ke dalam syurga. Kenapa tuan-tuan kena menangis? Kenapa dia nak menangis sungguh? Kerana anak dia dah tak ada dalam dunia. Dah dibunuh dalam dunia. Dia sayang anak dia. Tiba-tiba pergi negeri akhirat tak dapat pula syurga. Bila tak dapat syurga maksudnya masuk dalam neraka lah. Maka dia nak menangis sungguh-sungguh. Dia nak menangis sungguh-sungguh. Maka disebut kat Nabi. Dia kata kalau tidak, kalau dia tak ada dalam syurga, ya Rasulullah, engkau akan lihat apa yang aku akan lakukan. Maksud aku akan menangis. Aku akan sedih. Kerana anak aku ni aku sayang. Tiba-tiba pergi daripada dunia. Masuk pula ke tempat yang tak selayaknya. Tak seperti mana yang aku harapkan. Tak seperti mana yang aku harapkan. Faqala laha. Maka Nabi SAW kata habilti. Ada riwayat baca hubilti.
yang bermaksud satu perkataan yang bermaksud macam Nabi takjub. Nabi takjub dengan dia, Nabi kata, pelik. Malang bagi kamu ni. Pelik kamu ni. Ajannatun wahidah. Maksudnya, dia nak kata, engkau ni pelik lah. Ada juga yang kata, malang bagi engkau ni. Sedih lah aku tengok engkau ni. Macam itulah lebih kurang perkataan tu. Adakah kau ingat syurga tu satu? Sesungguhnya syurga itu banyak. Nabi SAW sebut dekat dia, sesungguhnya syurga itu banyak dan sesungguhnya dia berada di dalam syurga Firdaus yang tinggi. Syurga Firdaus yang tertinggi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak ambil beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama sekali tuan-tuan, hadis ni membuktikan bahawasanya manusia ni tuan-tuan, manusia ni bagaimanapun keadaan dia, sekuat mana pun agama dia, dia akan ada perasaan sedih apabila orang yang dia sayang meninggal dunia. Dan ini merupakan fitrah. Dan apabila datangnya Islam tuan-tuan, Islam tidak memadam benda ni. Bahkan sebab itu Nabi SAW apabila berlakunya peristiwa kematian Ibrahim radhiyallahu anhu yang merupakan anak Nabi yang meninggal dunia waktu Nabi hidup, dan waktu tu Ibrahim ni kecil. Waktu Nabi sedang meribakan anak dia dan anak dia itu sedang nazak. Dan apabila meninggal dunia, maka pada ketika itu Nabi SAW dilihat oleh para sahabat mengeluarkan air mata. Nabi termenangis. Nabi menangis. Sehingga sahabat kata, "Ya Rasulullah, apa ini?" Kerana sahabat faham Nabi SAW larang menangis ni. Tapi sebenarnya bukan Nabi larang menangis. Nabi larang meratap. Ada beza di antara menangis dan meratap. Meratap ni seolah-olah kita orang kata apa, tak menerima qada dan qadar yang Allah Taala bagi kat kita. Ada sebahagian daripada orang jahiliah ni bila kematian keluarga mereka akan koyak baju, tampar pipi macam tak puas hati. Sebaliknya kalau seseorang mukmin ditimpa dengan kehilangan orang yang dia sayang, orang yang dia sayang tu Allah Taala ambil balik, dia tak bantah, dia tak pertikai takdir. Sebaliknya dia hanya bersedih dan dia menangis. Maka Nabi kata, "Hada rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi." Atau kama qala. Ini merupakan satu rahmat, merupakan satu sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam jiwa hamba-hambanya yang dia inginkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Nabi SAW juga ada perasaan rahmat. Nabi SAW juga ada perasaan sayang, ya, perasaan sayang kepada hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini tidak bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Sayang kepada anak, sayang kepada orang isteri umpamanya, sayang kepada mak ayah, ini merupakan fitrah yang memang ada dalam jiwa setiap hamba. Sebab itu Nabi sendiri sedih dengan pemergian anaknya, sehingga Nabi kata, apa yang Nabi keluarkan air mata tu, rahmah ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Allah Ta'ala jadikan sifat kasih sayang tu berada pada jiwa setiap hamba. Tapi jangan sampai kepada tahap mempertikaikan takdir. Itu saja. Sabar, keluarkan air mata, no problem. Jadi sebab itu Ummah Harithah ni, dia sayang ke anak dia. Dia orang saleh, dia sayang ke anak dia. Kan? Kalau anak dia tak dapat masuk syurga, dia akan menangis. Maka Nabi SAW bagi tahu bahawasanya anak dia tu berada di dalam syurga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Ummah Harithah datang berjumpa dengan Nabi SAW, dia tanya dekat Nabi SAW, anak dia ni dalam syurga ke tidak? Ini membuktikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, bukan semua orang yang pergi berjihad, bukan semua orang yang mati di medan akan menerima syurga daripada Allah. Tak semua.
Habis itu macam mana nak tentukan? Wallahu a'lam. Kalau ada panduan wahyu, kita tahu. Macam ni kita tahu. Macam Hamzah kita tahu dalam syurga. Hanzalah tahu dalam syurga. Mus'ab tahu dalam syurga. Kenapa? Kerana ada hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya mereka ini memang betul-betul syuhada. Nabi pastikan mereka ini betul-betul merupakan golongan yang syahid. Tetapi selain daripada orang yang ada disebutkan dalil di dalamnya, kita tak boleh pastikan ia terpulang kepada Allah. Sebab itu para ulama kata syahid ni ada syahid dunia akhirat dan ada syahid dunia. Apa maksud syahid dunia akhirat? Di dunia, orang perlakukan dia seperti syahid. Apa dia? Tak mandikan jenazah dia, tak salatkan jenazah dia, tanam begitu saja dengan darah dan pakaian dia perang. Tanam begitu saja. Sampai akhirat dia juga digelar syahid. Dia akan diberikan oleh Allah dengan kurnia yang sangat banyak. Manakala ya, golongan yang digelar sebagai syahid dunia, dalam dunia dia diperlakukan sebagai syahid, pergi perang, lawan orang kufar, lawan orang kafir. Dalam dunia dia mati di medan, diperlakukan seperti orang syahid. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila di akhirat Allah Taala tengok dia tak ikhlas berjuang untuk Allah, dia berjihad bukan kerana Allah, dia berjihad untuk mendapatkan habuan dunia, dia berjihad untuk dikatakan sebagai dia orang yang berani, dia berjihad untuk dikatakan dia ni seorang yang membela bangsa dia ataupun membela kumpulan dia, membela puak dia, maka dia tak dinamakan sebagai orang yang berjihad untuk meninggikan kalimah Allah. Sebab itu mak dia datang dan tanya kepada Nabi. Sebab ada di kalangan sahabat yang memang terkorban di dalam peperangan. Kan? Jadi kenapa nak tanya lagi? Kerana sahabat ni bukan maksum. Kita tak tahu apa yang ada dalam jiwa dia. Ada tak di kalangan orang yang bersama Nabi SAW yang mencuri harta rampasan perang sehingga bila dia mati Nabi kata dia berada dalam neraka? Ada di kalangan sahabat. Kan? Nak kata ada di kalangan mereka ni yang tidak orang kata apa, di kalangan mereka ni semua sekali tak masuk kita sekali, manusia kan, manusia. Oleh kerana itu Nabi SAW sebut kepada sahabat yang memuji-muji ada seorang yang mencuri harta rampasan perang sehingga Nabi kata dia masuk dalam neraka kerana dia mencuri harta rampasan perang sebelum ia dibahagikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini benda yang kita kena jaga. Bab jiwa ni, sehingga kata Sufyan Ats-Tsauri, benda yang paling susah untuk kita jaga ialah jiwa, niat. Kerana apa? Kerana bila aku tolak riak pada satu benda, dia datang dalam warna yang berbeza. Susah nak jaga tuan-tuan. Kadang-kadang lebih baik jadi orang yang tak dikenali. Itu lebih baik. Kerana apa? Kerana orang yang tak dikenali ni tak ada apa. Orang tak kenal dia, maka nak berlaku riak susah. Tapi bila dah dikenali, dah jadi glamour, dah jadi masyhur, duduk pula depan kamera, kadang-kadang jiwa ni susah betul kita nak jaga. Kadang-kadang jiwa ni susah betul kita nak jadikan ia ikhlas. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia-manusia yang sentiasa ikhlas untuk memperjuangkan agamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah tentang kelebihan orang yang terlibat di dalam peperangan Badar. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang yang terlibat dalam peperangan Badar ini merupakan manusia yang istimewa. Istimewa manusia ni. Siapa yang terlibat dalam perang Badar kira dapat special punya kedudukan yang tak sama macam orang lain. Kerana apa tuan-tuan? Kerana di dalam hadis kalau kita tengok bahawasanya orang yang pergi peperangan Badar ini mereka yang betul-betul dah teruji keimanannya. Kita semua tahu perang Badar ni Allah Taala perang Badar ni Nabi SAW bukan merancang untuk berperang pun pada asal. Nabi SAW
dengar berita bahawasanya orang yang membawa kekayaan daripada Mekah pergi ke Syam, pergi berniaga, iaitulah Abu Sufyan. Masa tu Abu Sufyan belum Islam lagi. Abu Sufyan ni masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Waktu ni dia belum, dia musuh Nabi waktu ni. Bila dia bawa kekayaan, dia berniaga dekat Syam, dia balik tu bawa keuntungan. Bila dia balik bawa keuntungan, Nabi SAW mendengar berita yang Abu Sufyan ni akan lalu di kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Kerana Mekah berada di selatan, Madinah berada di tengah-tengah, kemudian Syam berada di utara. Jadi orang Mekah yang nak pergi ke Syam, dia akan lalu kawasan yang berhampiran dengan Madinah. Nabi SAW dapat tahu pada masa itu. Sehinggalah Nabi memberikan cadangan kepada orang-orang Islam yang ada pada ketika itu, siapa nak keluar untuk kita buat serangan terhadap rombongan Abu Sufyan. Maksudnya dia orang keluar ni bukan kerana keluar tu nak berperang dengan tentera, tak. Nak pergi ambush satu rombongan yang bukan rombongan tentera. So dia orang ni pun bawa kelengkapan ala kadar je lah. Kan dia orang bawa kelengkapan ala kadar, sekadar nak pergi ambush je. Maka sebab itu ramai di kalangan sahabat yang tak terlibat. Yang terlibat ni 300 lebih je. Ada riwayat kata 313. Ada riwayat kata 319. Imam Bukhari kata 300 berbelah-belah. Kerana apa? Kerana mereka menganggap bahawasanya ia hanyalah satu usaha untuk ambush. Mungkin ada di kalangan kita yang tanya, macam mana Nabi nak ambush pula? Kenapa Nabi nak ambush? Nabi nak ambil harta tu. Kenapa nak ambil? Kerana dikatakan orang Quraisy, sewaktu orang-orang Islam ni berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah, mereka hanya bawa harta tu sekadar sahaja. Kerana mereka pergi ni bukan pergi dalam keadaan yang selesa. Pergi dalam keadaan yang sembunyi-sembunyi. Jadi bila pergi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, harta banyak tinggal dekat Mekah dan harta tu diambil oleh orang Quraisy untuk dijual di Syam. Dan harta itu adalah harta orang Islam yang ada nilai. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi ajak mereka untuk ambil semula sebagai ganti, sebagai timbal balas. Dengan apa yang orang Quraisy dah ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Quraisy ni kafir harbi. Demikian yang disebut oleh sebahagian ulama, antaranya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, dia sebut benda ni. Dia kata, orang Quraisy itu harbi. Harbi ni apa? Datang daripada negara yang memusuhi agama. Datang daripada negara yang memerangi orang Islam. Jadi bila dia ni datang daripada negara yang memusuhi orang Islam, maka harta yang datang daripada mereka tidak ada penghormatan lagi. Boleh diambil bila-bila. Kenapa? Kerana perang dengan mereka pun boleh, takkan harta tak boleh ambil. Kerana sebelum ini, orang-orang Quraisy telah menyerang Nabi SAW, telah menyeksa Nabi. Bahkan, mereka memang nak bunuh Nabi SAW. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabinya. Okey. Jadi, bila Nabi keluar, tuan-tuan, bersama dengan para sahabat, Abu Sufyan dapat tahu yang Nabi ni nak pergi serang dia. Jadi Abu Sufyan pun tukar jalan, melalui jalan yang lain, ambil jalan pantai. Nabi tak berjaya bertemu dengan Abu Sufyan dan Abu Sufyan berjaya menyelamatkan harta rampasan perang. Waktu Abu Sufyan tengah takut diserang, Abu Sufyan pergi hantar seorang pemuda yang namanya Damdam bin Amr Al-Ghifari untuk panggil orang-orang Quraisy ni keluar berperang supaya menghalang orang Islam ni daripada merampas harta kekayaan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Kerana golongan Quraisy ni betul-betul jaga reputasi lah. Mereka tak nak mereka ni diambush oleh satu puak yang dihalau daripada Mekah. Bahkan orang Madinah pada zaman dulu dipandang sedikit rendah berbanding orang-orang Arab yang lain. Kerana bumi Madinah tu sendiri, Yathrib tu sendiri adalah satu bumi yang masa dulu penyakit. Orang tak apa nak singgah sangat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, bila Abu Sufyan keluar, tukar jalan, hantar wakil untuk keluar orang Quraisy dengar je yang Nabi, yang Muhammad dan sahabat dia nak pergi ambush rombongan tu, maka mereka pun tak tunggu lama, mereka kumpulkan 1,000 orang
Orang Islam pada masa itu 300 lebih je. Mereka kumpulkan 1000 orang dengan lengkap bersenjata. Siap bawa lagi penari-penari dan penyanyi-penyanyi. Siap bawa bekalan-bekalan yang hebat. Siap bawa gendang-gendang. Siap bawa arak. Sehingga kan mereka sampai untuk berperang, dan pada masa itu Nabi tak tahu. Nabi tahu ni bila Nabi sampai di satu tempat yang namanya Rawha. Bila Nabi sampai tuan-tuan kat situ, barulah Nabi tahu yang orang Quraisy dah keluar nak perang dengan dia. Maka Nabi bawa kelengkapan yang simple. Sahabat lain bawa kelengkapan yang simple. Tetapi tuan-tuan, akhirnya dengan keimanan mereka, mereka sanggup. Dahlah kelengkapan simple. Dahlah kelengkapan sangat minima. Dari sudut senjata, makanan dan seumpamanya. Bertemu pula dengan 1000 orang yang lengkap bersenjata. 3 orang kena hadap, seorang kena hadap 3 orang. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya merasakan ini adalah satu manifestasi, satu lambang keimanan yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. InsyaAllah ada kesempatan saya akan cerita tentang Perang Badar ni lebih terperinci nanti, insyaAllah bila sampai ketikanya nanti. Jadi ada kesempatan saya cerita. Sebenarnya setahun lepas pun saya cerita dah berkenaan dengan Perang Badar ni. Tetapi tak ada masalah. Kita boleh dengar cerita Isra' dan Mi'raj setiap tahun. Maka tidak ada masalah untuk kita ulang ingat. Kita ulang kaji tentang peristiwa peperangan Badar yang menjadikan mereka ini sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Nabi kata, "Inna Allah tala ala ahli Badar, inna Allah yatali ala ahli Badar, fayaqul if'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Sesungguhnya Allah melihat orang-orang Badar dan mengatakan, buatlah apa yang kamu mahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu. Kenapa? Kerana pengorbanan mereka di dalam peperangan Badar ini sangat besar, tuan-tuan. Pengorbanan mereka dalam peperangan Badar ini sangat ajaib dan sangat dahsyat. Kerana kalau kita katakan dari sudut pengorbanan mereka waktu nak pergi perang tu, mereka tahu dah ini memang mission to death, mission untuk mati. Tetapi tuan-tuan, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka. Walaupun kalau ikut percaturan, kalau ikut perhitungan di atas kertas, memang mereka akan mati. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan kemenangan disebabkan Allah menurunkan malaikat untuk membantu golongan-golongan yang berada di Badar. Dan dengan doa Nabi, sehingga Nabi berdoa dalam perang ni, Nabi mengatakan, Ya Allah, laksanakanlah janjimu. Ya Allah, tunaikan janjimu. Ya Allah. Kerana apa? Kerana jika intahlik hadhil isabah lam tu'bad fid dunya. Ya Allah, jika binasa, ya, jika binasa kumpulan yang berada di Badar ini, maka engkau tidak akan disembah lagi dalam dunia. Maka tuan-tuan, ini merupakan kelebihan perang Badar. Kemudian tuan-tuan, hadis ni juga kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar menunjukkan tentang kedudukan tinggi yang dicapai oleh Harithah bin Suraqah dengan gugurnya sebagai syahid dalam peperangan Badar. Dia digelar sebagai Amin Syuhada'i Badr, orang yang terkorban dalam perang Badar. Bukan hanya orang yang terkorban dia dapat fadilat, bukan hanya orang hidup dia dapat fadilat, tetapi orang yang terkorban syahid dalam peperangan Badar lagilah dapat. Sehingga Nabi menyebutkan dia ini merupakan orang yang akan berada di dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Kalau kita tengok, ini merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada sahabat Nabi yang bernama Suraqah, yang bernama Harithah bin Suraqah. Dan yang ketiga, bila Nabi SAW kata innaha jinan kathirah, sesungguhnya ia syurga yang pelbagai. Kita tahu bahawasanya syurga ini Allah Ta'ala sediakan begitu banyak tingkatannya. Syurga itu Allah Ta'ala sediakan begitu banyak cabangnya. Bahkan syurga itu luasnya seperti langit dan bumi. Ya, luasnya seperti langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Yang mana Allah Ta'ala kata syurga yang luasnya seperti langit dan bumi. Ush, bumi ni pun dah luas dah. Kan kita dapat tanah 5-6 ekar pun rasa luas dah. Syurga ni langit dan bumi punya luas. Kita tengok semester ni luas mana, tuan-tuan? Kan galaksi ni luas macam mana? Maka luas syurga lagi. Luas syurga seperti langit dan bumi. Baik.
Ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu maha adil. Bila syurga tu ada pelbagai. Allah Ta'ala adil. Kerana manusia ni tingkatan tak sama. Takkanlah sama amalan kita dengan amalan para anbiya. Takkanlah sama amalan kita dengan amalan Abu Bakar. Takkanlah sama amalan kita dengan amalan Umar. Maka mereka sudah pastinya berada di syurga yang lebih tinggi daripada kita. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan, syurga ni ada tingkatan. Walaupun dapat tingkatan yang rendah, orang yang masuk syurga ni tetap akan bersyukur kepada Allah kerana tidak ada nikmat yang dapat dibayangkan di dalam syurga itu apabila kita sedang berada dalam dunia. Kita tak dapat bayang macam mana. Just boleh dengar aja. Tapi kebenarannya ataupun hakikat nikmatnya tak sama. Hakikat nikmatnya tak sama. Tak pernah terlintas dalam jiwa manusia. Jadi jangan rasa kecewa, jangan rasa macam tak cukup, jangan rasa tak bersyukurlah bila Allah Ta'ala bagi kat kita syurga walaupun dengan darjat yang lebih rendah daripada orang lain. Syurga dapat masuk kejayaan yang besar. Ya? Syurga ni kalau kita dapat aja masuk syurga yang itu adalah satu kejayaan. Ya, satu kejayaan fauzan azima. Satu kejayaan yang sangat agung yang Allah Ta'ala, satu nikmat yang tidak ada di baliknya apa-apa nikmat yang lain lagi dah kalau kita dapat syurga ni. Walaupun syurga tu darjatnya rendah. Tidak sama dengan nikmat yang kita dapat dalam dunia ni. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan, ya. Apabila seseorang itu meninggal dunia disebabkan oleh kerana jihad, tak salah untuk orang yang pergi jihad ni ataupun orang yang buat sesuatu ni, pergi perang ni untuk mendapatkan syahid, tak salah. Untuk mendapatkan pahala di sisi Allah tu tak salah. Kerana apa? Kerana minta pahala ni tuan-tuan, mengharapkan pahala daripada Allah ni, itu bukan satu benda yang dicela dalam agama. Bahkan bukan benda yang mengurangkan pun darjat ibadat. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang berfikir, dia kata kalau kita ni ibadat kerana nakkan pahala, nakkan ganjaran, macam tak ikhlas je ustaz. Sebenarnya saya nak mengatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebenarnya apa yang disebut itu kurang tepat. Kerana mengharapkan pahala daripada Allah itu tidak menafikan ikhlas. Kenapa? Kerana kita ikhlas ni apa dia? Kita buat sesuatu kerana Allah. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, adakah mengharapkan pahala dan syurga itu menafikan ikhlas? Tak juga. Kerana kita mengharapkan pahala dan syurga itu daripada Tuhan yang kita beribadat untuknya. Bukan kita pergi minta daripada orang lain habuan tu. Kita minta daripada Tuhan. Tuhan itulah kita ibadat untuk dia. Tuhan tu juga kita harapkan dia bagi kita pahala dan dia bagi kita syurga. Dan sebagai orang yang beriman, mengharapkan sesuatu pemberian daripada sesuatu yang dia sayang, itu tidak menafikan keikhlasan. Itu tidak menafikan keikhlasan. Dia minta daripada Tuhan yang dicinta. Dan sebagai seorang mukmin, memang kena mengharapkan nikmat daripada Tuhan dia. Terutamanya di akhirat. Kenapa? Kerana kalau kita tak dapat nikmat, kita nak dapat apa dalam di negeri akhirat nanti? Yang ada cuma syurga dan neraka. Kalau tak dapat syurga, kita nak dapat apa? Dan kita memang tak layak dan tak larat pun. Bukan tak layak lah, kita tak larat. Tak mampu pun nak menanggung bebanan berada di dalam neraka, bebanan azab. Sebab itu dalam hadis, Nabi SAW sendiri mengisyaratkan tentang mengharapkan pahala itu tak salah. Bahkan mengharapkan pahala itu sebahagian daripada ajaran Nabi SAW. Galakkan Nabi SAW. Antara contohnya ialah bila Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sesiapa yang berpuasa kerana iman, wahtisaba. Ibnul Athir kata ihtisab maksudnya mengharapkan pahala. Sesiapa yang puasa kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, semata-mata kerana nakkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. So, dosa kecil dia habis. Dosa kecil dia akan terhapus, pahala dia akan dapat. Jadi, mengharapkan pahala di sisi Allah tidaklah menafikan keikhlasan. Jadi ini yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi dan para sahabat. Sahabat memang
mak dia mengharapkan agar dia dapat syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kelima, kata Syekh Omar Sulaiman Ashqar, selain daripada Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran Allah boleh menjamin kedudukan seseorang selepas kematiannya sama ada di syurga atau neraka. Ini benda penting juga ni, iaitu kita tidak mampu untuk memastikan seseorang ini adakah dia ahli syurga ataupun dia ahli neraka melainkan dengan panduan wahyu. Kalau tak ada panduan wahyu, kita pun tak tahu dia ni dalam syurga ke dalam neraka. Kalau wahyu tak bagi tahu dia ni ahli syurga ke ahli neraka, kita sekali-kali tak boleh untuk menghukum orang. Engkau ni ahli syurga, engkau ni ahli neraka, tak boleh. Yang kita boleh buat, apa yang kau buat ni salah. Apa yang kau buat ni tak betul. Itu boleh. Tapi nak kata engkau ahli syurga, confirm, tak boleh. Melainkan dengan wahyu bagi tahu, fulan bin fulan ahli syurga, fulan bin fulan ahli neraka. Baru kita boleh hukum secara jelas. Kalau tak ada, kawan kita jahat, kita berkata kau ni ahli neraka, tak boleh. Kerana berkemungkinan dia insaf, berkemungkinan dia jadi baik. Kita tak tahu pengakhiran hidup manusia. Yang tahunya lah Allah. Kalau dia mati pun di atas kejahatan, kita tak tahu. Mungkin Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari daripada Ubadah bin Samit. Nabi SAW kata, man asaba min zalika syai'a fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratullah wa man asaba min zalika syai'an fasatarahu Allah fahuwa ila Allah in syaa aqabahu wa in syaa afa anhu atau kama qala. Yang bermaksud, kalau orang ni buat kesalahan, dia dah janji kat Nabi dia tak nak buat benda ni, dia langgar perjanjian tu. Nabi kata siapa yang langgar perjanjian tu, buat benda yang dilarang itu, tiba-tiba kena hukum dalam dunia. Kena hukuman dalam dunia, kena hudud umpamanya, kena qisas umpamanya, fahuwa kaffaratullah. Itu cukuplah sebagai penyuci dosa dia atas dosa yang dia buat. Siapa yang buat benda ni, Nabi kata, langgar perjanjian, fasatarahullah, Allah Ta'ala tutup aib dia, tak ada siapa tahu. Fahuwa ilallah, maka ia kembali kepada Allah. Insya'a aqabahu, jika Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ambil tindakan kat dia. Wa insya'a afa anhu, jika Allah Ta'ala mahu juga, Allah Ta'ala boleh untuk mengambil tindakan ke atas dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kita ni sebagai orang Islam, kita tak boleh untuk menuduh orang ini ahli neraka ataupun ahli syurga. Kita tak pegang kunci syurga. Diri kita pun tak tahu apa nasib, apatah lagi kita nak hukum orang lain. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, saya merasakan agar kuliah kita pada tengah hari ini dapat memberikan sedikit manfaat supaya kita tidak suka menghukum orang, supaya kita sentiasa beramal, mengharapkan pahala daripada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita akhlak yang baik, menjadikan kita hamba yang saleh, memberikan kita syurga, dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat semuanya pada petang ini yang mengikuti kuliah ini membawa iman, bertemu dengan Allah, dan insya-Allah kita terus mendapat ganjaran syurga, bersama-sama kita hidup dalam syurga insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk petang ini. Azan pun dah azan, so kita pergi salat sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan kuliah pada petang ini dapat memberikan kita sedikit pengajaran untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti juga. Insya-Allah saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.